Assalamualaikum dan salam sejahtera yang sahih di Berita RTM, Berita Perdana edisi Selasa 21 September bersama saya Nurul Hidayah Nawan. Saya Ivan Toh, berikut paparan utama malam ini. Negara hari ini capai sasaran 80% populasi dewasa lengkap vaksinasi. Gelembung pelancongan bakal diperluas ke Melaka, Pulau Tioman dan Genting Highlands. Tahniah Malaysia, hari ini kita berjaya mencapai sasaran 80% populasi dewasa yang lengkap divaksinasi. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob melalui ciapan di Twitternya menzahirkan ucapan tahniah kepada program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK di atas kejayaan tersebut. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin turut menyatakan sasaran 80% itu dicapai pada jam 1 tengah hari tadi. Beliau menyatakan jawatan kuasa khas jaminan akses bekalan vaksin COVID-19 JKJAV akan berusaha untuk menjejaki 20% lagi rakyat Malaysia yang belum atau enggan menerima vaksin. PICK ialah sebuah kempen vaksinasi kebangsaan yang dilaksanakan kerajaan sebagai satu pendekatan membendung penularan COVID-19. Program imunisasi itu dilaksanakan secara berperingkat sejak 24 Februari 2021 dengan fasa pertama melibatkan petugas kesihatan dan barisan hadapan. Dalam perkembangan berkaitan, sebanyak 289,618 dos vaksin diberikan semalam menjadikan kumulatif pemberian vaksin adalah sebanyak 40.66 juta dos. Berikut data harian dan kumulatif vaksinasi mengikut negeri. Dan ini juga berita yang agak melegakan kerana lebih banyak kelonggaran bakal diberikan kepada rakyat menjelang peralihan fasa endemik yang dijangka bermula bulan depan. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein berkata buat masa ini kerajaan telah memberikan kelonggaran berkaitan rentas negeri seperti projek rintis Gelembung Pelancongan Langkawi dan pasangan jarak jauh yang telah lengkap vaksinasi. Ya, bagaimanapun Datuk Seri Syamuddin mengingatkan rakyat agar tidak leka, sebaliknya terus mematuhi SOP ditetapkan bagi mengelak risiko jangkitan COVID-19. Ia harus dititik beratkan kerana sebaik sahaja kerajaan mengumumkan bermulanya fasa endemik, bermakna kita semua perlu hidup bersama virus COVID-19 ini. Dalam pada itu, Datuk Seri Syamuddin memberitahu mesyuarat kedua Menteri Kuartet COVID-19 juga bersetuju dengan cadangan penyeragaman operasi stesen minyak, restoran dan kedai seberdeka di semua fasa PPN mulai 6 pagi sehingga 12 tengah malam. Bagaimanapun, ia dikecualikan bagi kawasan perintah kawalan diperketatkan PKPD. Beliau berkata cadangan berkenaan diangkat ke Jawatan Kuasa Khas Pengurusan Pandemik esok untuk disyorkan oleh Perdana Menteri sebelum diputuskan tarikh berkuat kuasa.
Penting untuk saya menjelaskan fokus Menteri-Menteri Kuartet adalah untuk membuka sektor-sektor yang terlibat secara berperingkat dan selamat. Our focus, as you know, the hashtag reopening safely. Menuju ke fasa endemik tersebut, lebih banyak kelonggaran akan diberikan kepada rakyat dan sehubungan itu saya berharap rakyat tidak leka, sebaliknya kekal berdisiplin dan mengamalkan SOP serta mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan. Berikutan perkembangan positif gelembung pelancongan Langkawi, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya bercadang memperluas inisiatif berkenaan ke 3 lagi destinasi, masing-masing Melaka, Pulau Tioman dan Genting Highlands di Pahang mulai Oktober ini. Menterinya Datuk Seri Nancy Sukri berkata cadangan itu akan dibentangkan kepada Jawatankuasa Khas Perusahaan Pandemik COVID-19 yang dipengerusikan Perdana Menteri esok. Mungkin esok mereka akan semuanya ini akan ditambahkan lagi dan kita telah diberi tempoh sehingga untuk 2 minggu ini supaya destinasi-destinasi ini bersiap sedia untuk membuka beroperasi semula. SOP-nya akan kita halusi sebab ianya merupakan seperti yang katakan tadi, ianya agak meluas kan. Jadi kita nak mengenakan sama ada kenakan swab test juga macam kawasan lain. Dan ini agak kata orang agak complicated sebab ianya melibatkan kawasan yang luas. Begitu juga dengan di Langkawi sebab dia banyak entry, dia banyak. Jadi ini yang perlu kita perhalusi dari segi SOP dia. Perkara mengenainya dinyatakan beliau pada sidang media selepas mesyuarat kedua Menteri Kuartet COVID-19 di Parlimen. Susulan kejayaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK mencapai sasaran 80% dewasa lengkap divaksin, Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam, Dato' Dr. Zainal Arifin Omar mengesyorkan kerajaan agar mengekalkan momentum yang sama bagi memastikan baki individu yang belum divaksin dapat disegerakan. Jadi untuk 20% lagi golongan dewasa ini mungkin agak sukar sikit, tetapi kita kena mengadakan program-program khusus seperti yang kita panggil mopping up dan kita memberi tumpuan kepada negeri-negeri yang masih rendah dan juga kepada kumpulan-kumpulan yang tercicir. Jadi dengan adanya kempen secara intensif mungkin insya-Allah kita akan capai lebih daripada 80% ya. Mengenai pemberian dos penggalak, beliau berkata pendedahan perlu disebar luas sebelum ia mula dilaksanakan. Harus mengadakan penumpuan ataupun kempen-kempen khas untuk memberi penerangan dan juga engagement dengan komuniti supaya mereka benar-benar faham dan seterusnya mengambil dos tambahan ataupun booster dos tersebut bila dimulakan program ini ya. Malaysia mencatatkan 15,759 kes baru menjadikan jumlah keseluruhan kini 2,127,934 kes. Sarawak merekodkan kes harian tertinggi dengan 3,732 diikuti Johor 1,959 dan Selangor 1,934 kes. Dan berikut statistik harian mengikut negeri dan kumulatif kes COVID-19 dalam negara. Ibadah Haji 2022 beri keutamaan kepada bakal jemaah tahun lepas yang tertangguh ke Tanah Suci akibat pandemik COVID-19. Paparannya seketika nanti, terus setia bersama kami di Berita Perdana.
Mengikuti perkembangan sidang Parlimen, ibadah haji pada tahun 2022 akan memberi keutamaan kepada bakal jemaah haji yang mendapat giliran ke Tanah Suci pada tahun lepas namun tertangguh disebabkan pandemik COVID-19. Peluang bagaimanapun akan diberi kepada bakal haji yang mendapat giliran tahun ini tertakluk kepada kekosongan kota tahun semasa. Bagi musim haji 1443 Hijrah, tabung haji telah memulakan persediaan sebaik sahaja tamat ibadat haji pada tahun ini. Perancangan utama tabung haji adalah pemilihan bakal haji di mana ianya tertakluk kepada kota rasmi daripada Saudi kepada Malaysia dan lain-lain kriteria pemilihan yang akan diumumkan oleh kerajaan Saudi pada masa akan datang. Persediaan lain yang dilaksanakan tabung haji termasuk merangka lawatan ke Tanah Suci dalam tempoh terdekat bagi mengadakan perbincangan terperinci bersama pihak berkuasa Arab Saudi peraturan baharu urusan haji, juga mengadakan muzakarah haji peringkat kebangsaan bagi menyeragamkan hukum hakam ibadah haji ketika pandemik. Mengenai kebenaran melaksana ibadah umrah pada hujung tahun ini pula, Datuk Ahmad Marzuk memaklumkan kerajaan belum membuat sebarang keputusan mengenainya. Bagaimanapun pihaknya sedang merangka SOP dan syarat yang diperlukan sekiranya pelaksanaannya dibenarkan. Kerajaan komited untuk menurunkan lagi harga siling kit ujian kendiri COVID-19 bagi memastikan rakyat, khususnya golongan B40, mampu membelinya. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Alexander Natalinggi bagaimanapun menjelaskan keputusan untuk menurunkannya tidak boleh dibuat tergesa-gesa. Sebaliknya, perlu diteliti secara menyeluruh demi kepentingan semua pihak. Kementerian perlu mengambil kira kepentingan semua pihak serta merumuskan pendekatan menang-menang ataupun dengan izin win-win situation di mana dalam kita memberikan perlindungan kepada pengguna agar mereka sentiasa sihat dan bebas dari jangkitan COVID-19. Kementerian perlu juga mengambil kira sudut pandangan industri yang berkaitan agar mereka dapat meneruskan kelangsungan perniagaan mereka. Selain itu, sesi libat urus bersama Kementerian Kesihatan serta pemegang taruh bakal dilaksana bagi meneliti kos pengeluaran dan pengimportan sebelum harga maksimum baharu dimuktamadkan. Jelas Datuk Seri Alexander lagi, lebih banyak jenama kit ujian kendiri COVID-19 akan dijual di pasaran selepas ini. Tindakan itu secara tidak langsung akan mewujudkan persaingan dalam perniagaan, seterusnya mendorong penurunan harga jualan. Ketika ini, 16 jenama kit ujian kendiri telah diluluskan pihak berkuasa peranti perubatan. Beberapa pertimbangan atau faktor perlu diperhalusi sebelum Malaysia membuat keputusan muktamad berhubung isu pengiktirafan kerajaan Taliban. Antaranya tahap penerimaan rakyat Afghanistan sendiri, hak asasi manusia, cara penyelesaian konflik dalaman dan pengiktirafan peranan wanita. Jelas Menteri Luar Negeri Datuk Saifuddin Abdullah, Kuala Lumpur akan terus menggunakan platform antarabangsa seperti Pertubuhan Kerjasama Islam OIC dan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB untuk menyuarakan pandangan dan pendirian Malaysia mengenai masa depan Afghanistan. Sebagai anggota OIC, Malaysia juga memberi tumpuan kepada pendirian yang ditetapkan secara bersama melalui mesyuarat tergempar Jawatan Kuasa Eksekutif OIC pada 22 Ogos tahun 2021 yang secara ringkasnya menyebutkan, saya sebutkan di sini, soal pertama mengukuhkan komitmen dan sokongan OIC terhadap Afghanistan, kedua mengetengahkan harapan masyarakat antarabangsa dari kepimpinan baru di Afghanistan untuk mempromosi perdamaian nasional dan mematuhi undang-undang antarabangsa dan resolusi serta piagam PBB, dan ketiga menggariskan kepentingan untuk melindungi dan menghormati hak kehidupan, keselamatan dan maruah rakyat Afghanistan.
Kerajaan juga telah bersetuju untuk menghulurkan bantuan kewangan sebanyak $100,000 Amerika kepada Afghanistan berikutan isu kemanusiaan semakin meruncing di negara tersebut. Pada masa sama, Datuk Saifuddin juga memaklumkan sehingga 20 September lepas, terdapat hanya 2 warga negara Malaysia yang berada di Afghanistan. Kedua-dua mereka sedang berkhidmat dengan organisasi kemanusiaan antarabangsa iaitu Pasukan Palang Merah Norway dan International Federation of Red Cross dan Red Crescent IFRC. Negara-negara anggota Perjanjian Kerjasama Ekonomi Komprehensif Serantau RCEP sedang mengambil langkah-langkah domestik bagi meratifikasi perjanjian tersebut mengikut lunas-lunas perundangan negara masing-masing. Sehingga kini negara-negara yang telah meratifikasi perjanjian tersebut masing-masing adalah Singapura, China dan Jepun. Selain itu, Myanmar pula telah menghantar surat cara ratifikasi kepada Sekretariat ASEAN, manakala Thailand telah melengkapkan proses ratifikasi domestik dan akan menghantar surat cara ratifikasi kepada Sekretariat ASEAN pada hujung tahun ini. Semasa mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN ke-53 pada 9 September 2021, negara-negara anggota ASEAN telah mensasarkan tarikh kuatkuasa perjanjian RCEP pada 1 Januari 2022. Negara-negara seperti Brunei, Filipina, Indonesia, Kemboja dan Vietnam telah memaklumkan hasrat untuk melengkapkan proses ratifikasi domestik menjelang November 2021. Malaysia pula memberikan komitmen untuk melengkapkan proses ratifikasi pada pertengahan Disember tahun ini. Diperjelaskan proses ratifikasi RCEP bagi Malaysia memerlukan pindaan dibuat ke atas 3 akta di bawah bidang kuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Kabinet NESHP yang berkaitan hak harta intelek IPR iaitu Akta Paten, Akta Hak Cipta Copyright dan Akta Cap Dagang Trademark. Ini adalah bagi memastikan akta-akta tersebut sejajar dengan obligasi negara di bawah perjanjian tersebut. Malaysia memerlukan satu mekanisme pelaksanaan perdagangan karbon secara teliti yang dibuat di peringkat kebangsaan. Keperluan itu memandangkan negara perlu memenuhi komitmen pelaporan negara bawah Konvensyen Rangka Kerja Perubahan Iklim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNFCCC. Oleh itu kita perlu membangunkan sistem dahulu supaya mana-mana negeri dan mana-mana pihak swasta yang ingin melakukan penjualan karbon dia mesti melalui kementerian supaya kita dapat pelaporan kita memenuhi syarat-syarat. Jadi kalau sekiranya kita benarkan tanpa kawalan menyebabkan akhirnya kita terjejas laporan kita kepada UNFCCC. Tambah beliau lagi, pelaksanaan perdagangan karbon secara teliti agar aktiviti perdagangan karbon tidak menjejaskan komitmen pengurangan pelepasan gas rumah kaca GHG negara. Sektor perbankan perlu memberi sokongan kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS khususnya kategori mikro bagi mencapai pertumbuhan ekonomi pasca pandemik. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamad, pemain industri menjangkakan lebih banyak sokongan diberikan sektor itu terutama ketika pembukaan semula ekonomi. The pandemic has also presented opportunities for businesses, especially in the area of digitalization. Banks therefore should help businesses, especially MSMEs, to modernize, digitalize and transform their operations. Thirdly, banks should do more to support high-tech businesses. For example, banks must continue supporting and encouraging startups in the digital space. These new businesses are at the forefront of the innovative economy and they must be given the facilitation that they need. Beliau berucap secara maya pada sidang kemuncak perbankan dan keuangan Malaysia 2021. Menurut beliau, sektor perbankan harus mengadaptasi perusahaan terutama melibatkan teknologi dan memperlengkapkan pekerja dengan kemahiran baharu. Sektor itu juga perlu mendidik pelanggan mengenai kepentingan kelestarian dan memenuhi standard persekitaran sosial dan tadbir urus.
Keyakinan tinggi terhadap pasaran modal tempatan sebagai pemacu utama pembaharuan struktur ekonomi negara menarik lebih banyak pelaburan asing dan domestik pada masa depan. Justru Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata peningkatan standard tadbir urus korporat akan terus membentuk integriti ke arah tanggungjawab lebih besar kepada pemegang taruh melangkaui keuntungan jangka pendek. Beliau berkata penggunaan teknologi dalam pasaran modal juga penting untuk akses mudah kepada produk pelaburan selain memberikan pengalaman melabur yang mesra pelanggan. Ia juga memberi banyak penyelesaian bagi memenuhi kehendak pelaburan dalam kalangan rakyat. Moreover, technology is also important in facilitating financing for local businesses, both MSMEs and large corporations, as part of our economic recovery agenda. This will aid them in moving up the value chain, adopt digital solutions, as well as provide meaningful employment. Another important pillar of the capital market will be on how the financial ecosystem mobilizes capital to early and growth stage firms. Beliau berkata demikian ketika ucap tama Majlis Pelancaran Pelan Induk Pasaran Modal 3 CMP3 2021-2025 secara maya. Menurut Tengku Datuk Seri Zafrul, segmen persaraan swasta secara sukarela iaitu skim persaraan swasta PRS perlu ditambah baik agar dapat mencapai rangka kerja 5 tonggak berkaitan yang digariskan Bank Dunia. Sehubungan itu, katanya, pasaran modal perlu memainkan peranan untuk mencapai objektif tersebut, seterusnya melindungi risiko kemiskinan pada usia lanjut. Masih bersama berita perdana. Kerajaan bersetuju meluluskan peruntukan RM1 juta bagi kerja-kerja baik pulih tebing Sungai Kemensah, Selangor. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menerusi kenyataannya berkata pemberian dana berkenaan akan diuruskan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Peruntukan daripada kumpulan wang amanah bantuan bencana negara berkenaan akan digunakan untuk penyediaan laluan masuk, penyediaan platform jentera dan pemasangan cerucuk keping sepanjang 200 meter. Ini bagi mengelakkan kerosakan harta benda penduduk yang tinggal berhampiran sungai tersebut. Kerja-kerja ini perlu dilakukan bagi membaik pulih aliran dan mengurangkan risiko pergerakan tanah ke atas lot-lot unit kediaman di kawasan bersebelahan sungai berkenaan. Bermula Khamis ini, program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK Remaja akan dilaksanakan secara walk-in atau jumpa terus berjadual. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali menerusi kenyataannya berkata sebanyak 156 pusat pemberian vaksin PPV awam dan integrasi di seluruh negara telah dikenal pasti untuk tujuan berkenaan. Ia akan dilaksana mengikut lokasi sekolah yang berhampiran dengan PPV yang dikenal pasti dan akan dilaksanakan mengikut giliran yang ditetapkan. Jadual akan dikeluarkan oleh pihak sekolah masing-masing kepada remaja dan ibu bapa. Datuk Dr. Nur Azmi yang juga pengerusi jawatan kuasa bertindak imunisasi COVID-19 kebangsaan remaja berkata pemberian vaksin ini turut melibatkan remaja yang tidak bersekolah. Ini selaras dengan PICK populasi dewasa yang hampir mencapai sasaran dan bilangan penerima vaksin di PPV telah menurun. Malah semua PPV di bawah CITF induk juga dijangka akan berhenti beroperasi pada 15 Oktober depan. Tugas kami disambung rakan penyampai dalam segmen sukan. Ya, kita bersama Syarul Islam. Silakan Syarul. Harimau Melaya berdepan cabaran getir. Juara Liga Premier bakal diketahui malam ini. Assalamualaikum, salam sejahtera, bersama saya Syairul Islam dalam edisi Sukan. Arena bola sepak negara dikejutkan dengan berita sedih susulan kehilangan bekas jurulatih skuad kebangsaan Ken Warden.
Mendiang yang berasal dari Preston, England menghembuskan nafas terakhir pada usia 78 tahun di Hospital Townsville, Queensland, Australia semalam. Antara pencapaian terbaik mendiang bersama pasukan kebangsaan adalah menjadi juara kejohanan jemputan Vietnam, Piala Jakarta Raya 1992 dan Pesta Bola Merdeka 1993. Mendiang juga turut melakar beberapa kecemerlangan bersama pasukan Selangor apabila berupaya membantu Red Giants menjulang Piala Malaysia 1995, 1996 dan 2002. Antara nama besar yang pernah berada di bawah kendalian mendiang adalah Zainal Abidin Hassan, Mubin Mokhtar, Dollah Saleh, K. Gunalan dan banyak lagi. Berita bemergian mendiang dimaklumkan menerusi laman Facebook Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Piala AFF Suzuki 2020, skuad Harimau Melaya bakal berhadapan cabaran getir dalam kejohanan tersebut apabila diundi bersama juara bertahan Vietnam dan pencabar utama Indonesia dalam kumpulan B. Majlis undian yang berlangsung secara maya pada hari ini itu juga bakal menyaksikan Malaysia bakal bertemu Kemboja dan Laos dalam kumpulan sama. Sebelum ini, Malaysia dan Vietnam turut berada dalam kumpulan sama pada saingan 2018 yang menyaksikan kedua-dua pasukan itu mara ke perlawanan akhir. Bagaimanapun, skuad Harimau Melaya terpaksa akur selepas tewas dengan agregat 3-2 di pentas final. Malaysia pernah melakar sejarah muncul juara pada 2010 di bawah kendalian Datuk K. Rajagopal. Saingan kumpulan A pula menyaksikan Thailand diundi bersama Myanmar, Filipina, Singapura dan pemenang aksi kelayakan sama ada Brunei atau Timor Leste. Aksi Piala AFF Suzuki 2020 yang ditangguhkan sebelum ini akibat pandemik COVID-19 dijadualkan berlangsung pada 5 Disember hingga 1 Januari 2022. Masih perkembangan sama, biarpun sedar berdepan cabaran getir, namun jurulatih Harimau Melaya Tan Cheng Ho tetap tenang dengan keputusan undian Piala AFF Suzuki 2020. Beliau turut akui undian peringkat kumpulan kali ini seakan-akan aksi peringkat kumpulan kejohanan sama pada edisi 2018. Kita tahu Indonesia memang kita punya rivalry yang kata musuh tradisi kita, dan of course Cambodia kita pun tidak boleh kata ambil mudah lah kerana mereka juga ada pemain-pemain yang berbakat, dan juga Laos mereka walaupun mereka dikatakan dalam kumpulan pot yang kelima, tetapi kita perlu fokus setiap perlawanan. Dalam masa sama, beliau juga mengakui format kejohanan kali ini yang berbentuk karnival bakal memberi kesan kepada barisan pemain Harimau Melaya. Jikalau format yang 2018 memang satu motivasi yang terbaik untuk pemain-pemain kerana dapat peluang bermain dua perlawanan di laman sendiri. Beralih ke saingan Liga Premier, misi menjulang kejuaraan bagi Negeri Sembilan FC NSFC bakal terjawab malam ini apabila turun menentang PDRM FC di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroy. Skuad kendalian K. Devon itu mempunyai rekod baik sepanjang musim apabila berjaya mencatat 11 kemenangan, 5 seri dan 3 kekalahan dalam keseluruhan 19 perlawanan. Berada di kedudukan pertama Liga dengan 38 mata, NSFC perlu menang untuk mengesahkan kejuaraan.
NSFC akan turun tanpa Franciscone yang digantung perlawanan namun masih mempunyai penjaring berkualiti seperti Alain Akono dari Cameroon dan kapten pasukan Muhammad Zakwan Adha. NSFC yang pernah menjulang trofi Piala Malaysia pada 2009 dan 2011 turut mempunyai kelebihan bermain di laman sendiri untuk aksi malam ini. Sementara itu, penentu juara Liga Premier malam ini juga bakal menyaksikan Sarawak United yang berada di kedudukan kedua Liga dengan 37 mata menentang Johor Darul Takzim 2 di Larkin. Saudara, menjelang kempen Piala Malaysia 2021, Ketua Jurulatih Perak FC, Muhammad Syahril Nizam Khalil meletakkan sasaran mara ke peringkat suku akhir. Menurut beliau, semangat juang dalam kalangan pemain akan menjadi sandaran utama pasukannya pada aksi kejohanan berkenaan. Diundi dalam kumpulan B bersama Selangor, Terengganu dan pasukan tangga ketiga Liga Premier, Syahril berharap momentum kemenangan ketika menentang Sabah sebelum ini dapat diteruskan. Pemain saya sangat bermotivasi lah. Walaupun sebelum ni pun walaupun kami kalah, tetapi pemain saya menunjukkan satu komitmen yang tinggi lah setiap latihan. Sehingga ke hari ini saya nampak pemain saya memberikan satu komitmen untuk bersaing di Liga Piala Malaysia ni. Saya nampak dari situlah saya berharaplah kepada pemain saya dapat memberi persembahan yang terbaik dan memberi saingan kepada Terengganu dan Selangor. Dan juga kita tak boleh lupa juga dengan pasukan daripada Premier League. Tapi saya harap kita dapat mengatasi mereka lah. Jelas beliau, khidmat pemain pinjaman Sergio Aguero, Farhan Roslan dan Azhar Apandi akan dikekalkan selain turut menggunakan pemain daripada Perak FC 2 bagi membantu pasukan. Bagaimanapun, untuk perlawanan pertama menentang Selangor FC Ahad ini belum dapat dipastikan sama ada Aguero akan diturunkan atau tidak kerana masih mengalami kecederaan. Sementara itu, Syahril turut meminta penyokong untuk sentiasa memberikan sokongan padu kepada pasukan itu walaupun berdepan prestasi tidak menentu pada saingan Liga Super. Menurutnya, sokongan pemain ke-12 amat diperlukan sebagai suntikan semangat kepada pemain yang kebanyakannya pertama kali beraksi dalam saingan Piala Malaysia. Usia yang semakin bertambah bukan penghalang untuk mencipta kecemerlangan. Itu tegas jaguh badminton para negara Chia Lik Ho. Menurut beliau, dia akan melakukan apa sahaja yang termampu untuk memastikan pingat emas Sukan Paralimpik 2020 dapat dipertahankan pada tamasya sama di Paris 2024. Lik Ho yang berusia 33 tahun akui tidak menerima tentangan sengit di Paralimpik Tokyo 2020. Namun beliau tidak pernah memandang rendah kemampuan lawan, malah menganggap mereka mempunyai keupayaan untuk mengalahkannya jika hilang fokus. Saya rasa penjabar semua tu adalah penjabar saya kerana mereka saya lebih tua daripada mereka, lebih daripada mungkin 6 hingga 8 tahun tu. Jadi saya kena harus maintain level saya supaya saya tidak menjauhi level-level mereka tau. Kerana mereka semua tu sangat muda, 23 hingga 25 lah dalam lingkungan umur mereka itu. Lik Ho ditemui media pada majlis meraihkan atlet dan jurulatih badminton Sukan Olimpik dan Paralimpik Tokyo 2020 di Akademi Badminton Malaysia ABM di Bukit Kiara. Beliau menerima insentif RM10,000 daripada Persatuan Badminton Kuala Lumpur KLBA. Lik Ho meraih pingat emas kelas SU5 kecacatan fizikal selepas menewaskan pemain berusia 22 tahun yang juga pilihan pertama dari Indonesia, Diva Andri Mushti. Kemenangan di Tokyo melebarkan rekod tanpa kalahnya kepada 35 perlawanan sejak Oktober 2019. Skuad olahraga negara memilih Cameron Highlands sebagai kem latihan pusat bagi persediaan menghadapi Sukan Asia dan Sukan Commonwealth pada tahun depan. Presiden Kesatuan Olahraga Malaysia KOM, Datuk SM Mutu memaklumkan sejumlah 11 atlet terlibat dalam kem tersebut termasuk jaguh pecut negara Khairul Hafiz Jantan dan Muhammad Haikal Hanafi. Jelas Datuk Mutu, kem latihan tersebut akan berlangsung selama 2 minggu bermula 19 hingga 30 September ini.
senang dan berikan satu laluan daripada sini tiap-tiap hari dia orang latihan di MSN sini juga. Ini satu tempat yang lain untuk mengambil tunjuk semangat. Oleh kerana itulah Turut disenarai menyertai kem tersebut ialah pemenang pingat gangsa Sukan C Filipina, acara lempar cakra Queenie Tin Kung Ni serta pemegang rekod lompat jauh negara Andre Anura Anwar. Tambah Datuk Mutu, kesemua atlet berkenaan akan dibimbing oleh jurulatih masing-masing seperti Muhammad Poat Mat Kasim bagi acara pecut, jurulatih lempar cakra Muhammad Ali Hamid dan jurulatih lompat negara Ahmad Firdaus Salim. Baik, 6 atlet dan 2 jurulatih kelahiran Johor yang menyertai Sukan Olimpik dan Paralimpik Tokyo 2020 menerima sumbangan insentif daripada kerajaan negeri. Ia melibatkan peruntukan sebanyak RM50,000. Pemenang pingat perak acara Boccia di Sukan Paralimpik Tokyo, Chiu Wei Lun, menerima ganjaran tertinggi berjumlah RM15,000 manakala yang lain menerima RM5,000 seorang sebagai insentif penyertaan. Thank you lah for the money and all that and support. Sebenarnya saya tak letak sasaran pun sebab dari awalnya pergi nak promosikan ni, nak bagi rakyat tahu itu je, tapi tak sangka lah dapat medal. Wei Lun membuat kejutan di Tokyo apabila meraih pingat perak tewas kepada pilihan utama dari Great Britain, David Smith, pada aksi final. Sementara itu, pelumba basikal trek negara, Muhammad Shah Firdaus Sarom, yang ditemui pada majlis tersebut menjangkakan kejohanan berbasikal trek dunia di Perancis bulan depan sebagai aksi terakhir di pentas antarabangsa sebelum menutup kalender perlumbaan bagi tahun ini. Sebelum ni memang saya masih discuss dengan coach sama ada saya pergi atau tak. And then after saya dah balik and jumpa family apa semua, saya rasa better saya pergilah. Bulan 10 kita orang akan fly. Biasanya memang kita orang akan pergi seminggu ataupun 10 hari sebelum lumba lah. Bagi kejohanan berkenaan, pelumba negara berasal dari Muar itu tidak meletakkan sebarang sasaran. Hari keempat perbicaraan kes penerimaan wang haram Peguam Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur diberitahu peguam itu hanya menerima RM1,000 upah sebagai timbalan pendakwa raya TPR dalam kes rayuan liwat membabitkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perkara itu disahkan saksi pendakwaan kelima, penolong penguasa cawangan siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Zulfaqar Muhammad Khalil. Semasa disoal balas peguam, Harvin Derjit Singh, saksi berkata yuran guaman dipersetujui pada 19 Julai tahun 2013. Beliau juga menjelaskan pemberian cek RM9.5 juta daripada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak tiada kaitan dengan pelantikannya sebagai timbalan pendakwa raya kes rayuan liwat berkenaan. Pada 13 September 2018, Muhammad Syafiee mengaku tidak bersalah atas 2 pertuduhan menerima wang hasil kegiatan haram oleh Datuk Seri Najib. Peguam itu juga berdepan 2 pertuduhan terlibat transaksi hasil aktiviti haram iaitu mengemukakan penyata tidak betul kepada lembaga hasil dalam negeri. Perbicaraan di hadapan Hakim Datuk Muhammad Jamil Hussein bersambung 14 Oktober. Mahkamah Majistret Putrajaya mengeluarkan perintah reman terhadap seorang pengurus besar sebuah syarikat pengeluar kereta di reman 6 hari bagi membantu siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Ia setelah lelaki berkenaan dipercayai menerima suapan bernilai ratusan ribu ringgit daripada syarikat kereta terpakai. Aktiviti berlaku sejak 2019 itu dipercayai sebagai balasan bantu syarikat kereta terpakai terbabit memperoleh kereta pra pengeluaran untuk dijual di bawah harga pasaran dan tidak mengikut prosedur. Kegiatan itu melibatkan 1,000 unit kereta yang dijual tanpa proses yang diluluskan dengan kerugian dianggap mencecah jutaan ringgit. Lelaki berkenaan turut didakwa menjual kereta terpakai daripada pelanggannya kepada syarikat kereta terpakai terbabit. Perintah reman sehingga 26 September itu dikeluarkan oleh Majistret Syahwira Abdul Halim.
KSJ Siasat mengikut Seksyen 16 atas Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Kadar harga ayam bagi pasaran di negeri Selangor terkawal dan stabil. Purata harga jualan runcit mula dijual di antara RM8.50 sehingga RM9.50 sekilogram. Exco Selangor Muhammad Zawi Ahmad Buni berkata semakan semula dan perubahan harga berkenaan dibuat menerusi pemeriksaan dijalankan KPDN HEP negeri. Harga purata jualan runcit ayam telah mula dijual di antara RM8.50 hingga RM9.50. Jadi bermakna majoriti peniaga dan pemborong bersedia untuk mengurangkan harga bagi membantu pengguna mendapatkan harga ayam yang lebih berpatutan. Harga ayam di pasar-pasar awam utama dan premis runcit di seluruh negeri Selangor menunjukkan prestasi yang baik. Beliau berkata demikian selepas meninjau harga ayam di Shah Alam. Tambah Muhammad Zawi, kenaikan harga ayam berlaku berikutan Malaysia masih mengimport barang mentah bagi makanan ternakan ayam. Seorang wanita terkejut melihat kanak-kanak perempuan bermain basikal seorang diri berhampiran tanah perkuburan pada jam 2.30 pagi. Menurut Fahana, ketika kejadian, dia sedang menuju ke bandar dan ternampak kelibat kanak-kanak berkenaan bersendirian. Fahana bersama anaknya kemudiannya cuba mendekati kanak-kanak perempuan itu. Selepas ditegur, ternyata kanak-kanak itu merupakan anak saudaranya yang berusia 5 tahun dan sememangnya tinggal berhampiran kawasan perkuburan itu. Seorang peniaga bandel menangis terharu apabila sepasang kasut kesayangannya dibeli oleh seorang pemuda dengan harga RM70,000. Peniaga barangan terpakai itu bersama 3 orang rakannya mempromosikan barangan yang dijual menerusi Instagram. Cukup mengejutkan apabila ada seorang pembeli dari Johor sudi membayar kasut tersebut dengan harga yang ditetapkan hingga membuatkan peniaga itu menjatuhkan air mata syukur meskipun sebenarnya tidak sanggup melepaskan kasutnya. Menerusi laman sesawang Nike SB, kasut yang diberi nama Nike SB Wat Dedang yang dilancarkan pada 2007 dijual dengan harga lebih RM52,000. Personaliti media sosial dari Korea Selatan yang dikenali sebagai Rosie sebenarnya bukan manusia. Menurut Indian Express, Rosie merupakan avatar yang direka oleh Studio X, iaitu syarikat produksi yang memiliki kepakaran dalam bidang animasi, filem dan karakter video. Avatar Rosie yang mempunyai lebih 80,000 pengikut di Instagram direka menggunakan teknologi CGI dan dilengkapi hampir 800 ekspresi muka. Dan buat masa ini, Rosie hanya mampu bergambar dan membuat beberapa pergerakan dalam video. Namun pada masa akan datang, syarikat pengurusannya merancang untuk memasang suara kepadanya untuk ditampilkan dalam rancangan televisyen. Berita perdana 21 September berakhir di sini. Mendepani pandemik COVID-19, marilah kita terus berganding bahu memulihkan negara kita semua, keluarga Malaysia. Terus setia bersama kami yang sahih di Berita RTM. Dengan ini, Assalamualaikum. Salam sejahtera.